أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah, petunjuk serta hidayah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita merenung, membaca dan memahami sebuah surah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang diberi nama surah At-Takasur. Surah At-Takasur adalah satu surah yang terdiri daripada surah Makkiyah, yaitu di antara barisan dan deretan surah-surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di bumi Mekah, yang terdiri daripada 8 ayat. Dan surah At-Takasur ini adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah selepas satu surah, yaitu surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal Kawthar. Lepas surah Al-Kawthar turunlah surah At-Takasur kepada Rasulullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, firman Allah, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi di dalam permulaan surah ini adalah merupakan suatu peringatan dan juga sebagai suatu bentuk ancaman
kepada manusia keseluruhannya, yaitu tentang bermegah-megahan sewaktu keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Apa yang dimaksudkan dengan bermegah-megahan? Sebagai contoh, ada sebahagian ulama yang mengatakan ada sebahagian manusia sewaktu mereka hidup di atas dunia, mereka bermegah-megah dengan harta mereka. Ada sebahagian manusia bermegah dengan anak-anak dan ahli keluarga mereka. Ada yang menyebutkan manusia yang bermegah-megah dengan pangkat dan jawatan yang dimiliki ataupun disandang oleh mereka. Tak kurang ada sebahagian manusia bermegah-megah dengan ilmu, pengetahuan dan kepandaian yang mereka miliki. Dan juga ada manusia yang bermegah-megah dengan rupa paras dan keelokan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang paling besar dan penting di sini ialah setiap apa yang kita sebutkan tadi adalah bentuk-bentuk kurniaan ataupun keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari sudut harta sebagai contoh, ada sebahagian manusia yang dikurniakan harta yang banyak, harta yang melimpah, dan ada sebahagian manusia cuma dikurniakan oleh Allah qadar harta yang sederhana dan mencukupi bagi dirinya. Tak kurang yang dikurniakan harta yang kita keloi sebagai cukup-cukup makan. Begitu jugalah dengan perkara-perkara yang lain. Bila kita menyebut tentang soal harta dan keberadaan kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, di dalam agama kita bukanlah sesuatu yang diharamkan ataupun sesuatu yang dilarang untuk manusia mencari harta. Bahkan mencari harta ini adalah merupakan suatu tuntutan. Sebagai manusia kita nak meneruskan kehidupan, nak melangsungkan kehidupan, memerlukan kepada harta. Tetapi harta ini sekadar untuk apa? Sekadar untuk memberi kekuatan, sekadar untuk memudahkan urusan ataupun kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Dia bukan adalah tujuan ataupun benda yang paling penting dan utama di dalam hidup. Kerana di dalam agama kita yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diajarkan oleh Rasulullah, ialah untuk kita sebagai manusia, sebagai hamba, mengejar sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih abadi, iaitu kehidupan di akhirat kelak. Manakala harta-harta yang kita rasa sesuatu yang menguntungkan, harta-harta kita rasa sesuatu yang memberikan kepuasan dalam hidup kita, akan kita tinggalkan sebaik saja kita meninggalkan dunia ini. Tak kira banyak mana harta yang kita ada, dia bukan nak dibawa sekali masuk dalam lubang kubur. Tak kira setinggi mana pangkat yang kita jawat, yang kita sandang, yang kita ada, dia bukan nak bawa sekali masuk dalam lubang kubur. Dan inilah yang harus diberi perhatian. Sebagaimana yang saya sebut, harta tu tak salah, tetapi dia bukan menjadi tujuan yang besar dan tujuan utama hidup kita sebagai orang Islam. Dia cuma untuk memudahkan urusan kelangsungan hidup kita. Dan apa yang lebih patut kita tahu ialah janganlah kurniaan-kurniaan dan anugerah Allah tadi kita jadikan suatu bentuk sebagai bermegah-megahan. Maksudnya bila Allah bagi kita harta lebih sikit daripada orang lain, jangan kita jadikan harta itu untuk kita bermegah-megahan kepada orang lain.
lihat aku duit banyak, lihat aku harta bertimbun, lihat aku saham naik hari-hari, lihat aku rumah bertingkat-tingkat, lihat aku kereta 2-3 biji, lihat aku motor tak tahu nak naik hak mana. Jadi itu adalah bentuk nikmat yang Allah bagi, dan kita patut mensyukuri akan nikmat tersebut. Allah bagi, kita bersyukur. Tetapi sekiranya yang kita buat menjadikan alat-alat tersebut sebagai satu bahan, sebagai satu alat untuk kita bermegah kepada sesama saudara kita khususnya, atau kepada manusia lain, ini satu kesalahan. Kita bermegah-megah dengan harta lantas kita menghina orang lain. Kita bermegah-megah dengan harta lantas kita merendah-rendahkan kedudukan kehidupan orang lain. Ini satu kesalahan. Dan kita perlu beringat sampai mana kita boleh jaga dan pelihara harta kita. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam liang lahat, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ada satu riwayat yang datang daripada Imam Ibnu Abi Hatim, satu riwayat yang panjang, tetapi riwayat ini sampai kepada Ibnu Zaid bin Aslam an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaakumut takatsur anit ta'ah hatta zurtumul maqabir hatta ya'tiyakumul maut. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abi Hatim yang riwayat ni sampai kepada Ibnu Zaid bin Aslam, yang meriwayatkan daripada bapa dia. Satu hari dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu dalam bentuk Rasulullah membacakan ayat daripada surah At-Takatsur ini. Rasulullah baca alhaakumut takatsur anit ta'ah hatta zurtumul maqabir hatta ya'tiyakumul maut. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu anit ta'ah, daripada apa? Daripada melakukan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang terlampau bermegah-megah dengan harta, dengan anak-anak, dengan pangkat dan dengan sesuatu yang semisal dengannya, maka akan menyebabkan dia lari daripada tujuan sebenar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tengok dalam ayat yang lain sebagai contoh, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tiadalah aku menjadikan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini antara ayat-ayat yang mengandungi sisi perintah daripada Allah. Tujuan manusia dijadikan ni untuk beribadah kepada Allah. Jadi bila sebut kalimah ibadah di sini, jangan kita menyangka bahawa ibadah ini hanya melibatkan ibadah-ibadah yang berbentuk penyembahan ataupun ritual semata-mata. Dalam Islam, makna ibadah ini begitu besar dan luas. Jangan kita hanya nampak semayang saja ibadah, jangan kita nampak puasa saja ibadah, jangan kita nampak zakat dan pi haji saja ibadah. Sedangkan apa yang kita sebutkan dari sudut kurniaan tadi juga boleh membawa jalan ibadah kita kepada Allah. Sebagai contoh, harta yang banyak tadi, bagaimana untuk kita mengelakkan harta ni menjadikan kita sebagai manusia yang bermegah-megah pada orang lain. Kita nak jadikan benda yang sama tu satu kebaikan dalam diri kita, satu kebaikan dalam hidup kita. Guna benda yang sama dengan meniatkan dia pada jalan Allah, dia jadi ibadah. Dah kita harta banyak, maka bersedekahlah ibadah. Dah kita harta banyak, maka berwakaflah ibadah.
dah kita harta banyak, binalah pusat-pusat untuk tarbiyah anak-anak muda dan remaja, bina rumah-rumah anak yatim, bina rumah-rumah tertentu untuk kebaikan dan kegunaan umat Islam secara umum, dia jadi ibadah. Berbanding dengan kita gunakan tadi sebagai tujuan untuk bermegah kepada orang lain, dan ini lebih menjauhkan ketaatan kita kepada Allah. Sama seperti macam kita sebut pangkat dan jawatan. Bila kita bekerja dalam dunia hari ini, dia tak boleh lepas daripada pangkat dan jawatan. Walaupun sesimpel-simpel kerja yang kita ada. Minta maaf saya sebut, bukan kita nak merendahkan orang, bukan kita nak menghina orang lain. Hatta kita sebagai penyapu sampah di tepi-tepi jalan, itu adalah jawatan. Jawatan apa? Tu kerja kita sebagai tukang sapu tepi jalan. Kita kerja apa? Cleaner. Itu satu jawatan. Jawatan ini ada yang rendah, ada yang sederhana, ada yang tinggi. Dalam mana-mana konteks dunia hari ini, jawatan tu ada. Lebih-lebih lagi sekiranya Allah bagi rezeki lebih pada kita, kita menyandang sesuatu jawatan yang dibangga-banggakan oleh manusia hari ini. Contoh yang besar-besar, jadi pengarah-pengarah tertentu, jadi pengurusi-pengurusi tertentu, jadi manager, jadi CEO, jadi tu, jadi ni. Itu adalah sesuatu yang dibanggakan. Dan kita berharap dengan diletakkan kita di tempat-tempat tersebut, biarlah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maksudnya bila kita bekerja di satu-satu tempat, orang letak kita dengan pangkat tertentu, jawatan tertentu, biarlah pangkat dan jawatan tersebut berbaloi dengan kemahiran yang kita ada, dan kita boleh buat kerja sungguh dengan kemahiran yang kita ada itu. Jadi ini tak jadi masalah. Kita duduk di satu tempat sesuai dengan kemahiran kita. Pasal apa dia letak jawatan tu? Memang kepakaran dia, memang kemahiran dia, memang kebolehan dia, itu diperakui. Tetapi yang jadi masalah bila pangkat ini dijadikan satu bentuk kemegahan. Bila mana kita duduk di tingkat pangkat yang teratas, jumpa orang bawah-bawah, kita hina mereka. Bila jumpa orang bawah-bawah, kita remehkan mereka. Bila jumpa orang bawah-bawah, orang bagi salam, salam pun tak mau jawab. Orang tegak kita, masam muka, paling muka kok lain. Ni yang jadi masalah. Biarpun jawatan kita tinggi, kehidupan kita sebagai hamba Allah seperti biasa. Sebab ingat, dalam hidup ini kita ada hablum minallah dan satu lagi hablum minan nas. Ada hubungan yang kita perlu jaga, iaitu dengan pencipta. Ada hubungan yang kita perlu jaga sesama manusia, khususnya lebih-lebih lagi kepada saudara yang sama agama dan akidah dengan kita. Jangan sesekali pangkat kita, jawatan tertentu kita menyebabkan kita merendah-rendah dan meremeh-remehkan orang lain. Ini bukan satu bentuk sifat yang diajarkan dalam agama. Apa lagi contoh yang selalu orang remeh-remehkan dengan benda yang Allah kurnia pada dia, iaitu dikurniakan apa? Anak-anak contoh. Apa yang jadi megah-megah tentang anak-anak? Orang lain pun ada anak, ustaz. Ya, kita ada anak, orang lain ada anak. Tetapi kadang-kadang anak-anak itu dijadikan sumber untuk mereka bermegah-megah. Apatah lagi sekiranya dikurniakan anak-anak yang pandai. Kalau periksa memanjang, lepas tu seorang demi seorang masuk universiti. Ada sebahagian orang dia tengok anak orang lain memanjang, tak dapat, B ada sekali skala, C ada sekali skala. Seolah-olah dia membanggakan anak dia pandai-pandai, anak dia cerdik-cerdik, anak dia bijak-bijak. Dari sudut zahir ya, atas kertas ya, tetapi itu bukan satu tiket untuk kita hina orang lain. Tengok anak aku cerdik, anak hang bodoh memanjang, anak hang bengap memanjang. Kita jadikan itu suatu kemegahan bagi diri kita dan kita menghina orang lain.
Bukankah baik kita memberikan kepada dia satu bentuk motivasi, satu bentuk saranan, supaya ucapan yang keluar daripada mulut kita tidak menyakitkan hati orang lain. Dan kalau kita tengok dari sudut orang yang dikurniakan rupa paras dak, comel dia, jelita duduk di dia, gebu duduk di dia, anggun duduk di dia, mentang-mentang jumpa kita pula hak jenis kulit gelap pula, muka apa ni, jerawat batu, kulit hitam, tona tak sekata, pH tak sampai 2.5, maka dihina-hinanya dan membanggakan kecantikan dia. Tuan-tuan, semua kebanggaan-kebanggaan tadi akan lenyap hatta zurtumul maqabir, yakni hatta ya'tiyakumul maut, sehinggalah maut mendatangi kalian. Bila mari mati, nak bawa tak benda-benda hak kita bangga tadi? Macam kita sebut harta banyak, nak bawa sekali tak dalam lubang kubur? Kereta, bukan kata hak 10 biji yang kamu ada, sebiji hak kamu ada paling kecil, kereta kancil pun orang tak tanam sekali dengan kita. Motor daripada 2000 cc sampailah motor kapcai hak dulu 50 cc, hak 50 cc tu pun orang tak tanam sekali dengan kita. Duit kita berlambak daripada 1 sen sampai yang not harga 1000, orang tak bubuh hak 1 sen sekali dengan kita pun. Rumah hak bertingkat-tingkat, 1 tingkat pun orang tak tanam sekali dengan kita. Hakikatnya semua benda tu kita akan tinggal. Jadi di mana kelebihan yang kita nak bawa di hadapan Allah, sesuatu yang atas dunia kita bangga benda ni. Kita nak atas dunia kita boleh bangga benda tu kepada orang lain, dan kalau boleh benda yang sama kita boleh bangga di hadapan Allah. Ni kita hanya boleh bangga atas dunia, tapi di hadapan Allah kita kosong, tak ada apa-apa. Kita hanya akan membawa ilmu, kita hanya akan bawa amalan kita. Itu saja. Harta tinggal, anak cerdik pun tinggal, anak ramai pun tinggal. Hak kita duk bangga cerdik-cerdik tu, cari hak paling cerdik, mari tanam sekali dengan bapak dia, nak tak? Hang cerdik sekali ya, hak kebanggaan bapak hang waktu dia hidup dulu, ni bapak hang meninggal, kalau kami tanam sekali, nak tak? Agak-agak anak nak tak? Anak pun tak mau duduk dengan kita lah, dalam kubur tu. Dia pun akan tinggalkan kubur sejurus beberapa minit selepas kita dikebumikan. Isteri yang cantik juga mungkin bakal dikahwini oleh orang lain. Kereta kita akan digunakan dan diagihkan kepada waris yang layak dan berhak. Tanah kita pun sama akan diagihkan kepada waris yang berhak. Jadi semua tu akan kita tinggal. Jadi poin yang paling penting, gunakanlah benda tu sebagai jadi tujuan untuk jadikan benda tu sebagai bentuk ibadah pada Allah. Walaupun kita tinggal secara zahir, tapi benda-benda yang kita guna tadi ibadah itu ada nilai di sisi Allah. Harta sama harta ada beza tuan-tuan. Ada A yang tadi dia bermegah-megah dengan harta dia, mati masuk kubur. Ada B, harta dia tu dia syukuri, dia sedekah, masuk kubur. Beza ke sama? Beza ke sama agak-agak? Akan ada perbezaan di sisi Allah. Cara bentuk kita gunakan harta tadi, di mana sumbangan dia. Tu Imam azan dulu kan? Tak payah azan tu macam mana? Tak ada azan, terus? Okey, takut berhenti azan. Sebab sini beri laluan sebentar. Okey. Kita tinggalkan isu tu sekejap. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kita masuk ke dalam liang lahat. Bila kita masuk dalam kubur ni tuan-tuan, dalam kubur ni, sebab tu dalam agama bila seseorang itu meninggal, berkewajipan bagi saudara-saudaranya yang lain melakukan 4 perkara atas diri dia, atas mayat tu. Antaranya yang pertama memandikan, yang kedua mengafankan, yang ketiga menyolatkan jenazah dia, dan yang keempat mengebumikan dia, settle. Bila kita dah dikebumikan, orang akan tinggal kita.
kita akan bersendirian dihimpit oleh kubur. Dan ini perbezaan dia akan berlangsung sama ada orang itu sebagai hamba yang taat atau orang itu sebagai hamba yang ingkar dan derhaka kepada Allah. Apa yang sebelum ni kita belajar, apa yang sebelum ni kita percaya, apa yang sebelum ni kita beriman, kita akan hadaplah seorang-seorang. Dan akan ada pertanyaan-pertanyaan dalam kubur oleh malaikat yang kita duk sebut, tak kira lah nama dia apa sekalipun, hak kita duk sebut mungkar dan nakir tu, seorang tukang soal, seorang tukang pukul kan. Baik, bila kita duk seorang-seorang, agak-agak apa yang akan jadi bekal kita? Pertama ialah ilmu, dan yang kedua ialah amalan. Ingat betul-betul, satu ilmu, satu amalan. Ilmu tu untuk apa? Ilmu tu sebab kita ni akan kena soal. Ada soalan-soalan dalam kubur yang perlu kita jawab. Macam kita ni nak pi temu duga hak atas dunia waktu hidup, nak minta jawatan tu, nak minta kerja ni, nak minta benda tu, selalunya kita akan buat apa? Persediaan, preparation. Tambah sikit maklumat, tambah sikit ilmu, tambah sikit pengetahuan. Esok nak minta kerja bomba contoh. Kita bukan kawan dengan bomba pun, bukan tahu sangat pasal bomba pun. Esok nak temuduga bomba, duk baca lah. Buka laman web bomba, apa tugas bomba ni, baca lebih kurang. Persediaan apa? Untuk kita jawab, untuk kita hadap pegawai bomba yang akan tanya kita macam-macam. Jadi bila kita pi dengan berkat ilmu tadi, pengetahuan tadi, hak mana boleh jawab, jawablah. Hak tak boleh, tak boleh lah. Atas dunia ni sama ada orang terima ke, kita diterima jawatan tu, atau kita tak diterima jawatan tu, tak ada masalah. Kita tak rugi apa-apa. Dapat jawatan, alhamdulillah. Tak dapat, kita try cuba jawatan lain, pi temu duga tempat lain. Sini kalau tak lepas seorang-seorang ni boleh dah, sebab aku tak boleh nak jawab, tolong periduk balik, biar aku belajar balik, biar aku confirm puas hati, nanti mati sekali lagi boleh jawab lah kot. Boleh buat lagu tu tak? Tak boleh dah. Jadi bersedialah dengan ilmu kita untuk kita menghadapi alam kubur dan alam kematian. Yang kedua, amalan yang kita nak bawa tu, bentuk-bentuk ibadah kita kepada Allah. Kan ada banyak dalam kitab-kitab tentang kematian, amalan-amalan dan fadilat. Bagaimana kubur yang gelap kita nak bagi cerah, buat amalan apa. Kubur yang sempit kita nak bagi lega, kita nak bagi lapang, buat amalan apa. Kubur yang dipenuhi dengan ujian-ujian dan fitnah, kita nak bagi keringanan, kita nak bagi keselesaan, buat amalan-amalan apa. Ulama-ulama dah bahas. Jadi kalau kita rasa benda tu penting, kita nak hadap bersendirian menghadapinya, maka tunaikanlah hal-hal tersebut sebagai satu bekalan untuk kita. Ya, masa kita hidup memang kita rasa tak berapa perlu, tapi bila mati, itulah dia. Kita nak cari amalan-amalan tadi yang boleh menolong kita. Masa dulu ni Quran haduk ada, tak berapa nak baca, tak rajin nak baca. Bila duduk dalam kubur ni, bila dah kena macam-macam, Allah tak bagi peluang dah hidup kali kedua. Ya Allah, maafkanlah aku dulu lalai, galik, tak berapa nak baca Quran. Hidup sekali lagi. Kalau hidup sekali lagi ni, aku tak akan tinggal Quran, baca tak berhenti, tak ada guna dah. Untuk kita menyesal. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya peluang yang Allah bagi. Sebab mati ni kita tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu qadar yang Allah tentukan, umur berapa, di mana akan mati, pukul berapa, bentuk mati lagu mana, beriman ke tak beriman, boleh mengucap ke boleh tak boleh mengucap. Saya pun sama, tak tahu 2 minit lagi ke, 20 minit lagi ke, 2 tahun lagi, semua dalam ilmu Allah. Tapi sebelum benda tu mai jenguk kita, mai tarik kita, mai panggil kita, carilah seberapa banyak ilmu dan amalan. Kerana apa? Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat daripada perbuatan kamu.
Jangan buat benda-benda yang tak tentu halal. Apa dia? Bermegah-megahan dengan benda-benda tadi. Jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat daripada perbuatan kamu. Bila kamu masuk dalam kubur, kamu tahu dah apa jadi. Allah ulang kali kedua, summa kalla saufa ta'lamun, dan jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Ini adalah merupakan satu bentuk ancaman yang besar bila Allah ulang dua kali. Jangan begitu, kelak kamu akan tahu lagu mana hak sebenar. Dan jangan begitu, kelak kamu akan tahu lagu mana hak sebenar. Kita nak cakap satu-satu benda, bila seorang tu ulang dua kali, bila seorang ulang tu tiga kali, kita kena faham yang diulang itu benda yang penting. Contoh kita sebagai guru, hari Minggu, hari Isnin buat pengumuman kepada murid di sekolah. Kita ulang satu benda, kita tak puas hati. Takut ada yang dengar, ada yang tak dengar. Takut ada yang bagi tumpuan, takut ada di tengah sembang dan bercakap. Ustaz ulang sekali lagi ya, ingat benda ni penting. Hari Rabu tak sekolah. Sekali lagi ya, ingat Ustaz tak mau tanya dah, hari Rabu tak sekolah. Dan kalau kita tu tak puas hati lagi, okey, cuba ulang balik apa dia Ustaz abang. Murid pun ramai-ramai, hari Rabu tak sekolah. Tu pun jawapan murid, hari Rabu tak sekolah, tak kena gaya. Hari Rabu ada 2-3 pera, mari hantar dengan motor. Duk marahnya, siapa hak kena balun? Pak Gad. Pasal apa? Awak tak bagi tahu ni hari ni tak sekolah, awak tak bagi tahu hari ni cuti ni. Marah pula Gad dah. Kadang-kadang parent ni satu hal juga, dia bukan apa, sebab dia kerja. Bila cuti tu dia tak tahu nak letak anak dia di mana. Tu yang dia nak mari sekolah juga tu. Hari Rabu tu marah. Murid lain suka cuti. Bukan kata murid, kita hak cikgu ni suka cuti. Dia ni sebab dia kerja tak tahu anak dia nak pergi letak mana. Jadi kalau boleh biar sekolah. Payah dia nak letak anak. Tu jenis satu perangai juga. Okey. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekiranya kamu mengetahui dengan ilmu dan pengetahuan yang yakin. Maksudnya kalau kamu dah tahu dengan ilmu dan pengetahuan yang yakin tentang benda-benda yang kita nak hadap ni, semua ni adalah bentuk-bentuk keimanan kita kepada Allah dan bentuk-bentuk pembenaran atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang Islam, sekiranya kita benar-benar beriman, maka kita akan ambil perhatian. Sebab ni adalah firman Allah. Allah habaq ancaman daripada Allah, hidup atas dunia jangan duk buat benda-benda macam ni. Bila masuk kubur, nanti kamu akan tahu sendiri. Ditambah, dikukuhkan, dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi. Nabi kata kamu akan disoal, kamu akan ditanya, kamu akan diazab, kamu akan dihimpit, macam-macam. Dan kita sebagai orang Islam yang beriman, kita kena yakin dengan ilmu ni, kita kena yakin dengan pengetahuan ni. Sebab ada sebahagian manusia yang ingkar dan kufur, bukan kata mereka tak yakin, tak percaya dan menolak tentang alam mahsyar. Sebelum mahsyar, hak kubur ni pun ramai orang tolak. Bukan maksud tolak bab kubur ni tolak hakikat mati. Dia pun tahu orang kafir dia mati, tetapi yang dia nafikan ialah azab dalam kubur tu. Bagi dia mati tak ada apa. Orang Islam pun mati. Kalau aku ni orang kafir, aku pun mati. Kalau agama Islam pun mati, Hindu pun mati, Kristian pun mati, habis cerita. Siapa golongan ni? Biasanya adalah golongan free thinker, yang kita panggil hari ni sebagai atheist. Yang hidup dia ni bukan ada penisbahan agama. Dia berpijak pada realiti. Dia kata contoh, kalau bukti ada azab kubur, nikmat kubur, kalau orang hak kita tanam tu kita gali balik, tak ada apa pun, mayat duk lagu tu relax juga. Tak ada pun kesan-kesan dia kena azab atau kesan-kesan dia menerima nikmat daripada Tuhan. Dia kira hak nampak mata zahir dia tak ada apa. Sedangkan manusia itu
Allah ni hijab dia tentang hakikat sebenar alam kubur yang akan kita hadap. Jadi berlakulah penolakan, ketidakimanan dan ketidakpercayaan kepada unsur-unsur ghaibiyah alam kubur tadi. Hak percaya pun percaya mati, itu ikut qadar tahap keimanan terhadap agama masing-masing. Ada sesetengah agama tu percaya ada syurga, ada neraka. Bab syurga neraka ni, kalau kita belajar muqaranah adian, setiap agama dia ada definisi dan pandangan tersendiri. Kita contoh, bila kita berbicara mengenai syurga dan nikmat dia, kita rujuk kepada nas Al-Quran yang Allah cerita, yang Allah habaq, syurga ni macam ni, tingkatan dia macam ni, level dia macam ni. Siapakah bakal jadi penghuni syurga ni, orang lagu mana, penghuni syurga ni orang lagu mana, nikmat-nikmat yang Allah bagi, hak ni lagu mana, hak ni lagu mana. Hak neraka pun samalah, level neraka lagu mana, orang hak nak masuk neraka ni lagu mana, dia punya sifat, dia punya perangai. Itu kepercayaan kita. Tapi dalam agama lain pun mereka percaya syurga dan neraka, tetapi pemahaman konteks syurga tu mungkin tak sama dengan kita faham. Dia faham syurga lagu ni, hak ni faham syurga lagu ni. Agama tu faham syurga lagu ni, hak ni syurga ni. Dan ada agama ni, syurga dan neraka ni bukan bersifat kekal. Maksudnya orang hak jahat, hak masuk neraka tu, Tuhan dia, hak dia percaya tu buat apa? Siksa sampai satu tahap semua akan masuk dalam syurga. Tak ada dah orang masuk neraka, jadi zero, jadi sifar neraka. Ada setengah pemahaman demikian. Itu biarlah masing-masing lah, kita tak mau nak bergaduh bertekak pasal itu. Kita nak cakap lebih pun kita tak lalui lagi hak sebenar syurga dan neraka ni lagu mana. Tapi kita ambil kefahaman sesuai apa yang dinaskan oleh Al-Quran dan dinaskan oleh hadis Nabi. Baik. Ilmu yang yakin di sini, kamu akan nampak apa? La tarawunnal jahim. Kelak kamu akan dinampakkan atau melihat neraka al-jahim. Orang hak ada sifat-sifat tadi, hak bermegah-megah dengan hak Allah bagi tadi, hak ghalib, hak lalai, hak leka, sampai melalaikan mereka daripada melakukan ketaatan kepada Allah, melekakan mereka daripada mencari atau memburu sesuatu yang lebih penting untuk mereka bawa bertemu dengan Allah. Kelak kamu akan nampak dan dinampakkan oleh Allah satu neraka yang disebut sebagai Al-Jahim, satu tempat yang akan dihuni, dan disitulah akan diterima hukuman-hukuman kepada orang-orang yang lalai dan leka tentang keduniaan mereka. Summa latarawunnaha ainal yaqin, dan kemudian kamu akan melihatnya dengan ainal yaqin. Okey, apa beza ilmal yakin dengan ainal yakin? Kalau ulama dia selalu bahas tiga benda, satu benda ni tak ada disebut dalam ni. Biasanya mereka akan sebut ilmal yakin, ainal yakin, haqqul yakin. Baik, nak bagi mudah faham macam ni lah, bahasa ringkas harus senang. Kalau ilmal yakin ni sesuatu yang kita percaya dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Contohlah kita kata, kalaulah Allah kata bila masuk dalam kubur ni ada azab kubur, jadi kita pegang nas kalam Allah tadi, kita percaya sungguh-sungguh kalau kita ni mati atau sesiapa pun manusia ni mati, dia akan bertemu sama ada dengan azab ataupun dengan nikmat kubur. Jadi kita pegang benda tu sebagai ilmu yang yakin, pengetahuan yang yakin. Siapa mati confirm akan lalu salah satu dua ni, azab atau nikmat kubur. Kalau ainal yakin, pemandangan, pemahaman yang benar, hak kita percaya tu boleh tengok sungguh, boleh tengok sungguh dah. Maksudnya contoh, ulama-ulama duk ajak, guru duk sebut dengan ilmu yang yakin, dalam kubur ni suasana dia gelap, suasana dia gelap, ilmu.
Jadi dengan ainal yakin kita masuk dalam kubur, gelap sungguh. Gelap sungguh. Penampakan bagi kita, apa yang kita lihat tu gelap. Kalau hakul yakin, kita boleh rasa. Nampak dah? Ke tak faham lagi? Contoh macam ni lah. Ilmu yakin, kita ambil tang azab lah. Atas dunia ni kita percaya, siapa buat dosa, masuk dalam kubur, Allah akan azab. Ilmu tu kita pegang. Jadi bila kita kata sampai tahap ainul yakin, Allah bagi kita nampak hak kita percaya tu. Contoh nampak dah ulat, nampak kala jengking, contoh nampak lipan, nampak api, kita nampak sungguh. Hakul yakin tu kita kena sungguh. Ulat hak kita nampak tu mari gigit, rasa sungguh, aduh sakitnya azab kubur. Boleh faham dah? Kita tak faham lagi, tak kerti nak cakap lah saya. Ilmu tu hak kita tahu saja, hak kita pegang. Ainul yakin tu hak duk nampak dah, tu ulat tu api tu apa. Hakul yakin ni hak kena sungguh dah. Ulat tu mari gigit sakit lagu mana, kejengking tu mari sengat sakit lagu mana, api mari bakar sakit lagu mana, tu hakul yakin kita boleh rasa. Kalau nak atas dunia, contoh nak bagi mudah, ayat sirat. Ayat sirat tak ada kat depan, tapi ilmu ayat sirat tu kita ada dah dalam kepala kita. Orang kata ayat sirat ni sejenis cecair, warna dia apa? Merah, rasa dia manis. Tu ilmu yakin. Bila mari duduk dalam gelas ni, nampak ainul yakin, nampak dah orang mari duduk dalam gelas, cecair sungguh, warna merah sungguh, nampak pun gaya manis. Hakul yakin ni ambil try sungguh, manis sungguh. Kita boleh rasa benda tu. Saya rasa kalau dua tu tak jalan lagi, tak tahulah nak habaq lagu mana. Okey, sekurang-kurangnya kita boleh nampak demikian. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, dan kelak kamu akan dipersoalkan pada hari ini tentang nikmat-nikmat yang kamu megah-megahkan itu. Hari yang telah ditentukan oleh Allah, nikmat-nikmat yang Allah bagi itu, tengoklah hak kamu duk megah-megah tu, setiapnya akan dipertanggungjawabkan dan dipersoalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ayat terakhir ni contoh orang yang sampai maqam al-khauf. Maqam dalam diri dia tu maqam takut. Satu hari Imam Hasan Basri, dia dahaga sangat. Jadi bila dia dahaga ni, ada sahabat dia datang bawa air sejuk. Jadi orang dahaga ni, orang bawa air, itulah yang kita idam-idamkan. Jadi bila mari ayat, kawan dia bawa ayat ni, dia ambil ayat tu minum. Waktu dia teguk minum ayat tu, dia teringat ayat ni. Waktu minum ayat, dia teringat ayat ni. Takut tertukar ayat sama ayat tu. Minum ayat, contoh sambil minum ayat tu teringat ayat ni, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Apa saja nikmat yang Allah bagi tu, Allah akan tanya balik, hisap balik. Teringat ayat tu, lepas minum air pensang, teringat tu. Nak habaq di sini maqam khauf ni, Allah akan tanya daripada sebesar-besar sehingga sekecil perkara akan nikmat yang Allah bagi. Kemana hala tuju nikmat itu? Akan kembali kepada Allah atau tujuan kamu bermegah-megah sesama manusia? Walaupun cuma minum air, tu bentuk nikmat. Bagi dia kalau salah guna, kecelakaan dan penyesalan lah. Kalau guna dengan cara yang betul, maka berbahagialah. Kalau kita ni fikir minum ayak, hak dahaga pula minum ayak lagi lah, berasa tak ada apa-apa kan. Tapi itulah makan khauf di sisi seorang ulama dan seorang ahli sufi pada zaman dia. Baik, ada sedikit perbahasan. Ada juga orang bertanya, sebenarnya surah ini turun ada peristiwa atau tidak, ataupun tujuan tertentu kenapa surah ini turun. Dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai contoh, dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu riwayat daripada Imam Ibnu Abi Hatim. Saya nak baca riwayat tu panjang. Riwayat tu sampai kepada Ibnu Buraidah. Ibnu Buraidah cerita bahawa surah ni
diturunkan kepada dua kaum daripada Bani Ansar. Suku Ansar tu di Madinah ada dua Bani. Satu nama Bani Haris, yang kedua nama Bani Harisah. Dekat-dekat je. Beza dia ta marbutah tu. Satu Bani Haris, satu Bani Harisah. Jadi dua-dua ni duk bergaduh, bukan bergaduh bertumbuk, bukan bergaduh bertikam dak. Dia badi duk membangga-banggakan bani masing-masing. Contoh, kalau saya ni Bani Haris, saya duk sebut nama-nama orang hak popular, orang hak glamour, orang hak terkenal daripada bani ni. Contoh kita ambil dua kampung. Satu masjid apa? Ni masjid daerah, kita ambil masjid Simpang 4. Bukan saya sebut ni sebagai contoh, jangan fikir bukan-bukan pula tak. Geng-geng masjid daerah dia sebut antara orang-orang hak dikenali. Oi, kalau kira tu imam kami, tu imam masjid daerah ni memang top-top semua. Tu imam kami 3 orang hafiz Quran, bacaan tajwid boleh, tarannum boleh, dia duk bangga. Bila kawan ni cakap lagu ni, geng Simpang 4 pun ejek dia, apa kurang tu imam kami? Tu imam kami balik daripada Mekah seorang, tu imam kami daripada Madinah seorang, tu imam kami boleh baca lagu tu lagu ni, tak mau mengalah. Lepas tu dia pula cerita hak lain pula dah. Kalau kita kata sama seri tu dah, kutipan hari Jumaat ni 10,000 masjid kami ni. Lagu mana kalau hang nak hebat sangat? Kami pun dekat-dekat walaupun tak 10,000, 8,700 hari Jumaat hari tu. Tak mau kalah juga. Tu contoh, jangan fikir pula. Jadi bila duk sambil lagu tu, last sekali hak ni tak mau mengalah, hak ni tak mau mengalah, mari kita sama-sama pi ke kubur. Cerita hak orang hidup ni seolah-olah tak badi mengalah. Ni nak cerita orang tu hebat bani dia, ni hebat kaum dia, pi ke kubur. Pi ke kubur pun tak habis lagi. Orang hak dalam kubur ni tu asalnya orang bani kami lah. Dulu kaya orang ni, dulu dihormati orang ni. Kawan tu pun pi cari kubur hak kaum dia juga. Orang hak dalam kubur ni pun bukan daripada kaum kamu, ni kaum kami. Dulu dia lah terkenal mengajak sana, mengajak sini, harta tu suka sedekah. Lah sekali jadi lagu tu lah. Duk cerita pasal orang. Hak kita nak hadap ni lagu mana? Hak kita nak mati tu, orang tu mati dah. Hak kita duk sebut, duk puji hak hidup pun orang tu orang lain. Ni ada satu riwayat lah, kata surah ni turun pasal kes tu. Okey. Dan ada satu lagi, ini yang saya kira yang terakhir lah. Satu hari salah seorang khalifah Bani Umayyah yang terkenal lah, yang antara khalifah yang bersikap zuhud, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi satu hari Umar bin Abdul Aziz ni ditemani oleh Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran, Maimun ni bukan perempuan. Kalau kita tempat kita orang nama Maimun ni perempuan lah. Maimun bin Mahran ni lelaki. Jadi satu hari mereka berjalan dan mereka singgah di satu tempat. Jadi bila singgah ni tak mau masa tu dihabiskan dengan duk berehat saja. Jadi Umar bin Abdul Aziz ni baca beberapa ayat Al-Quran, tiba-tiba sampai pada surah At-Takasur. Jadi dia pun bacalah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia duk berhenti, duk diam. Mungkin dia merenungi akan kedalaman makna ayat dalam surah tu. Jadi Maimun bin Mahram tegur, pasal apa tiba-tiba kamu duk baca Quran, tiba-tiba masuk ayat tu kamu berhenti? Senyap. Lalu dia kata apa? Sesungguhnya kita hidup di atas dunia ini hanyalah sebagai penziarah. Gambaran kita hidup atas dunia ni penziarah. Dan setiap orang yang berziarah pasti akan kembali ke kampung halaman masing-masing. Macam kita ziarah ke Kuala Lumpur, last kali habis ziarah balik kampung asal. Pi Kuala Kangsar, habis ziarah balik kampung asal. Nah, habaknya kita ni ada tempat asal. Jadi Allah hantar kita ke dunia ni sebagai penziarah. Satu masa kita akan balik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila fikir pasal itu, aku berhentikan bacaan, fikir sungguh-sungguh. Dan bila kita balik ni antara dua lah, syurga dan neraka. Sekiranya amalan kita yang kita nak bawa bertemu Allah itu baik dan soleh, mudah-mudahan Allah mengganjarkan dengan
syurga. Dan sekiranya sebaliknya, tu tak payah sebut neraka lah, senang kita serahkan isu dan hal tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkenaan dengan surah yang kita baca malam ini, sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai panduan, iktibar dalam kehidupan kita, agar kita ni tidak terlalu ghalid, tidak terlalu leka dan terlalai dengan anugerah-anugerah yang Allah kurniakan pada kita dengan tujuan bermegah-megah. Jangan buat benda tu. Sebaliknya, ancaman yang Allah beri itu kita tukar dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan ibadah. Harta banyak, gunakanlah jalan yang sesuai. Pangkat tinggi, gunakanlah jalan yang sesuai. Ilmu banyak, pengetahuan banyak, gunakanlah jalan yang terbaik. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai, kita kata apa? Sebagai pertolongan bila kita benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam, sama ada yang masih hidup atau mereka yang telah dahulu pergi mendahului kami. Mudah-mudahan semuanya di dalam lindungan-Mu ya Allah, dan anugerahkanlah sebaik-baik tempat, iaitu syurga-Mu kepada mereka. Apa yang baik tetap datang daripada Allah, dan yang lemah, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawassit Allahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.